Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim 84. Bacaan apabila berada dalam majlis. Bila kita duduk dalam majlis ramai-ramai, majlis ni tempat duduk bersama dengan orang lain, duduk saja-saja, kita kena baca apa yang dibuat. Bacaan yang ke-195 daripada Abdullah bin Umar, katanya, adalah dihitung bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali dalam suatu majlis. Dalam satu majlis Nabi kita ada 100 kali. Sahabat Ibnu Umar duk kira 1, 2, 3 sampai 100 kali. Apa yang Nabi kita baca? Ikut semua. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Maknanya apa? Wahai Tuhanku, ampunilah daku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau sangat menerima taubat lagi Maha Pengampun. Ini bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis saja. 100 kali dia istighfar, ighfirli, minta ampun. Yang kedua, tub alayya, ya Allah, terimalah taubatku, atau tub alayya dengan makna waffiqni lit-taubah, berilah taufik pada saya supaya dapat bertaubat. Kita hari ini bagaimana nak bertaubat pun sangat susah, kecuali dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang mampu bertaubat, dan bukan semua orang sanggup mengaku dosa-dosa dia dengan Allah. Bila dia nak taubat? Apabila Allah Taala bagi taufik hidayah kepada dia bahawa dia mengaku. Nak taubat di mana kita mengaku salah. Kita mengaku salah. Yang diajar hari ini di mahkamah-mahkamah kita, tidak mengaku tidak bersalah. Itu jadi terbalik. Di mahkamah kita diajar supaya mengaku tidak bersalah. Mengaku tidak bersalah. Dia pelik juga. Biasa mengaku ni mengaku salah, dia tak mengaku tidak bersalah. Lawyer ajar, peguam ajar, dan semua orangnya ajar, petuduh hari ini telah mengaku tidak bersalah. Itu dengan makhluk kita boleh mengaku tak salah. Kalau buat betul-betul pun di mahkamah tak ada bukti yang kukuh, gugur mahkamah. Sebab mahkamah dia akan hukum mengikut yang zahir. Tapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena sentiasa. Nabi kita ajar salah satu majlis saja bertaubat berapa banyak? 100 kali taubat. Jadi kalau kita duduk diam-diam, pergi dalam majlis mana-mana pun, senyap-senyap baca Allahumma rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabu al-ghafur. Tak ingat? Cuba kata sikit. Kata, jangan tengok kita, kata terus ni. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kalau payah sangat berlipat lidah-lidah nak sebut payah ni, baca ikut Melayu. Ya Allah, ampunlah daku, terimalah taubatku, kerana Engkau sangat mengampun, penerima taubat hamba-hambanya. Kata lagu tu pun jadi ikut bahasa Melayu. Itu menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam min syiddati khasyatihi li rabbih, kerana terlalu takutnya Rasulullah ini kepada Tuhannya. Jadi dalam riwayat ini Nabi kita beristighfar banyak mana? 100 kali. Wa fi riwayatin aktsar min 70 marrah. Ada riwayat lain dia tak sebut 100, dia kata beristighfar
lebih daripada 70 kali. Boleh jadi ada kalanya Nabi kita 70 kali, ada waktunya sampai 100 kali. Untuk apa ni? Nabi kita telah diampunkan dosanya, dosa dia sudah tidak berdosa. Tapi istighfar di sini tasyri' li ummatihi, nak ajar umatnya supaya beristighfar. Kalau kamu bertaubat, kalau kamu berdosa, taubat. Taubat betul-betul. Kalau setakat taubat main-main, itu rugilah kita. Rugi kita. Karena taubat yang tidak betul, kita akan kembali boleh buat semula benda-benda yang tidak baik. Kaqauli Ibrahim Al-Khalil, tu dia Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam telah mengajar dalam seorang surah tersebut dalam Al-Quran Al-Karim. Ibrahim juga telah mengatakan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau kita seorang manusia biasa yang tidak nabi, yang memang mu'arradun, yang memang di hati kita ni terbuka luas pintu-pintu maksiat, kalau kita takut lagi nak bertaubat, kelu lidah kita daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita rasa apakah kita lebih hebat daripada Nabi yang mengajar kepada kita supaya taubat 100 kali sehari. Jadi kita kena ingat kita yang orang yang berhak bertaubatnya, kerana kita berdosa, Nabi tak berdosa. Bab yang ke-85, doa kafaratul majlis. Baca betul-betul. Pelajar-pelajar kita yang tua yang muda, biasanya kalau jadi pengerusi di akhir majlis, dia akan suruh sama-sama kita baca doa kifarat majlis. Mari mana kifarat majlis pula ni? Baca betul kafaratul majlis. Baca ikut Arab, letak baris betul-betul. Ada setengah baca kifarat, ada kafarat, enggak apa, jangan baca keparat, sudahlah. Baca betul-betul kafaratul majlis. Ingat, tengok letak baris buku tu. Kerana kamu semua ni akan jadi orang besar, orang yang tua akan jadi orang yang lama. Semuanya orang hebat belaka. Bila jadi pengurusi majlis, biasanya dia akan sebut, kita sama-sama baca kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Apa makna kafaratul majlis? Makna pembersih majlis. Jadi dalam majlis yang kita duduk ni macam-macam ada. Macam mana kita nak bersihkan dia? Maka kita baca doa ini. Kerana itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita nak membersihkan majlis kita ni supaya kita berbangun daripada majlis yang kita duduk itu tidak ada dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca sini. Bacaan yang ke-196, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca betul-betul doa ni, doa kafaratul majlis. Maksud dia, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Aku memohon keampunan dan aku bertaubat kepadamu. Tengok di nota kaki 229 di bawah itu. Telah sabit dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa dia Aisyah ni? Isteri Rasulullah, salah seorang isteri Nabi yang bijak, alimah, faqihah, seorang alim yang faqih, yang hebat kedudukannya di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di suatu tempat, apabila Rasulullah duduk di satu tempat, apabila selesai membaca Al-Quran dan selesai melakukan salat, baginda mengakhirinya dengan membaca kalimah,
membaca doa ini. Doa ini Nabi kita baca bila selesai majlis. Sudah majlis, sudah kuliah, sudah ceramah umpamanya, sudah baca Quran, Nabi kita baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bacaan kafaratul majlis. Ini yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena baca. Setiap benda yang Nabi kita baca itu adalah perkara yang mesti kita kena ikut. Jadi ada setengah majlis kita ni tak ikut. Bila habis majlis, ustaz dia baca doa. Jadi ni doa ni kena baca. Apa sebabnya? Tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man jalasa fi majlis. Sesiapa duduk dalam satu majlis, fakasura fihi laghatu. Yang banyak dalam majlis itu perkara-perkara yang lara, yang leka. Mungkin dalam kita bercakap tadi ada unsur yang lucu sikit, contohnya ada joke sikit, orang suka. Sedangkan majlis itu majlis baik, majlis ilmu. Ataupun kita bercakap benda-benda yang cerita-cerita yang tak ada kena-mengena dengan mengingatkan mati dan sebagainya. Tapi cerita-cerita juga. Tapi ingat, jangan sekali-kali dalam majlis itu mengumpat, kutuk orang, keji orang, mengatakan orang. Ini kafaratul majlis ini tak bersih, tak hapus. Kekebalan dosa tu tak termasuk dalam ni. Pembersih majlis ni tak padat. Mana kalau serbuk pencuci ni tak cukup dengan serbuk ni. Dia perlu kepada klorok contohnya. Jadi kafaratul majlis ini majlis-majlis yang macam kita ni. Majlis ilmu, majlis kita duk buat biasa-biasa. Jadi dalam tu kita duk buat cerita sana sini yang tidak terlibat dengan dosa. Kalau terlibat dengan mengumpat orang, duduk dalam majlis ni kita umpat orang. Orang ni tak kena, orang ni tak betul, orang tu tak ni. Sudah-sudah tu, tak apa, beres. Kita baca kafaratul majlis, tak hapus dosa. Tak hapus tuan-tuan. Kerana dosa yang mengumpat orang ini dosa besar. Perlu kepada taubat kepada Allah SWT dan kena minta maaf dengan orang yang kita umpat. Ini lain. Jadi naknya fakasura fi lughatuhu, yang banyak dalam majlis kita tu cakapan-cakapan yang agak lara sedikit lah. Tidak terlibat dengan dosa. Kenapa? Beza di antara dosa dengan cakapan-cakapan yang biasa ni. Ini tak tahu hari ini dalam majlis ilmu pun sudah bertukar menjadi majlis kutuk mengutuk, majlis mengeji orang. Maka itu bukan majlis ilmu. Kalau tuan-tuan duduk dalam mana-mana majlis ilmu, tiba-tiba duduk dengar ustaz tu duduk mengumpat orang, duduk mengutuk orang, bangun, assalamualaikum. Nak ke mana? Balik minum kopi lebih baik daripada duduk dalam majlis mengumpat orang. Dia kata mata dia ni tak ada betul. Dalam masjid lagi duduk mengumpat orang lagi, apa faedah? Baik kita balik duduk rumah kita baca Quran, lebih baik. Tak baca Quran, bukan baca surat khabar, baik pada duduk dengar orang mengumpat dalam masjid. Ini suasana hari ini yang ada. Jadi itu tak termasuk dalam kafaratul majlis. Yang adanya setakat lughat, maknanya ada setakat apa ni panggil as-saut wal jalabah, banyak angkat suara, biar apa ni terketawa ke sikit, itu dipanggil apa ni, itu setakat tu saja. Jadi adapun dosa-dosa tadi tak masuk dalam ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita duduk di akhir majlis, kita baca doa ni, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, illa kaffarallahu lahu ma kana fi majlis zalik. Allah Taala akan bersihkan dia yang ada terkena dalam majlis-majlis itu, beberapa kelucuan dan apa-apa yang ada sedikit itu dibersihkan. Setakat tu je lah. Jadi kalau lebih daripada tu perlu kepada apa? Perlu kepada beristighfar, perlu kepada taubat dan sebagainya. Jadi dalam riwayat yang lain dikata apa? Cerita Aisyah lagi. Jadi Nabi kita baca doa ni, man qala khairan khutima lahu tabi'un ala zalikal khair. Jadi kalau majlis kita ni majlis penuh dengan keberkatan, majlis ilmu yang tak ada dosa, bila kita baca doa ni subhanakallahumma bihamdika, seolah-olah ini khatam, cop mohon bahawa majlis ini majlis yang baik. Wa man qala syarran, kalau ada dalam majlis itu terlafaz kata-kata yang kurang baik, yang tidak terlibat dengan mengumpat, tak, kunna lahu kafaratan, maka dia jadi penghapus, pembersih benda yang tidak baik sedikit dalam majlis kita. Itu besar tak besar kafaratul majlis ni? Besar. Yang kita kena perhati hari ini sebutan biar betul. Kafaratul majlis.
kafaratu al-majlis. Jangan kata kifarat majlis ke apa, tak ada. Jadi jangan sekali-kali berpegang dengan hadis ni kita buat benda-benda maksiat dalam majlis. Tak apa. Lepas ni kita kafaratul majlis. Tak masuk tuan-tuan. Doa kepada mereka yang berkata ghafarallahu laka. Jadi kalau orang kata, orang mari doa pada kita, ghafarallahu lak, Allah Ta'ala beri keampunan kepada kamu. Doa lagu ni dalam masyarakat Melayu lah, jarang nak jumpa. Tapi kalau dalam masyarakat Arab biasa, barakallahu fiik, Allah Ta'ala beri berkat kepada kamu, ghafarallahu lak, Allah Ta'ala ampun panu. Jadi banyak sangat budaya masyarakat Arab tu, kalau dia bercakap dengan kita, ucapan-ucapan dia tu memang ucapan yang berbentuk doa. Bahasa Melayu ni tak ada doa apa. Terima kasih gitu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama. Itu je lah dia boleh. Jadi Arab ni dia kata. Apa je kita kata? Kalau orang kata ghafarallahu laka, maknanya semoga Allah Ta'ala mengampunmu. Kita jawab walaka aidan. Walaka maknanya kamu pun boleh jugalah sebagaimana yang disebut oleh orang itu tadi. Hadis ini diriwayat oleh Abdullah bin Sarjas radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Suatu hari dia pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ni pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun makan di rumah dia. Nabi kita bagi makannya apa, ada buah tamar ke apa benda, makan. Kemudian aku kata dengan doa ni, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Allah Ta'ala lah bagi keampunan kepada engkau ya Rasulullah. Jadi perlu ke kat sini kita minta ampun kepada Rasulullah, sedangkan kita dah tahu Rasulullah itu sudah diampun dosanya yang terawal, yang terakhir. Bagaimana nak takwil perbuatan Abdullah di sini, macam mana kita nak takwil? Qala sallallahu alaihi wasallam walaka. Jadi Nabi kita jawab walaka, kamu juga mendapat keampunan Allah. Qala qultu li Abdullah. Jadi orang rawi ini tanya, kata Allah, astaghfirulaka? Qala na'am walakum. Summa tala hadhihi ayah wastaghfir li dzambika wa lil mu'mini wal mu'minat. Jadi bila kita istighfar kepada orang ni, kita kena sambung terus pada mukmin dan mukminat. Semua orang mukmin, orang mukminat mendapat doa. Kerana kita juga telah mendapat doa orang yang dulu daripada kita. Orang yang kemudian daripada kita nanti berdoa kepada kita. Jadi kita yang ada hari ni, kita doa kepada orang yang lepas. Itu dia. Jadi bagaimana pula jawapan ulama kepada kenapa Abdullah ini radhiyallahu ta'ala pergi doa lagu tu ke Nabi, ghafarallahu lak. Kenapa? Sedangkan dia sudah tahu Nabi kita tu seorang yang diampunkan dosanya yang terawal, yang terakhir. Kata di sini, wala'allahu qala dzalika tama'an minhu. Boleh jadi Abdullah ni tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifat dia tidak akan tolak permohonan orang. Nabi kita akan balas balik permohonan orang. Jadi kalau kita minta balik apa dia balik, kalau kita doa ke dia, mesti dia akan balas dengan doa juga. Jadi Abdullah ni nak minta supaya Nabi doa ke dia. Jadi dia kata ghafarallahu laka ya Rasulullah, Allah Ta'ala ampun padamu ya Rasulullah. Nabi kita balas balik, Allah Ta'ala ampun juga padamu. Itu dapat doa tak dapat doa? Dapat. Cerdik tak cerdik sahabat ni? Sangat cerdik. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan doa kepada orang yang kafir. Dan sebagaimana dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala larang Nabi kita minta doa kepada orang yang bukan Islam, orang yang tidak Muslim. Jadi oleh kerana Abdullah ni tengok Nabi doa kepada Nabi jawab, maknanya Nabi dia ni seorang yang baik, kerana Nabi kita telah mendoakan untuk dia. Jadi itu di antara jawapan yang baiklah. Di antaranya baiklah kita, manakala orang doa kepada kita, semoga Allah Ta'ala ampunlah kepada awak ni, beri rahmat, kita jawab balik sama-samalah, Allah Ta'ala beri ampun kepada Tuhan juga. Jadi itu dia panggil balas membalas, beri menerima dan memberi dalam doa. Sama-sama kita doa kepada kawan-kawan kita. Yang ke-87, doa untuk mereka yang berbuat kebaikan kepadamu. Kalau orang buat baik kepada kita, macam mana kita nak buat?
Kita kata jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Baca betul-betul. Hari ini ramai kawan-kawan kita ni yang tak belajar bahasa Arab, dia cuba nak guna bahasa Arab, dan kita pun setujulah. Atau dia atas usaha yang baik, tapi tak cukup ayat. Tahu tak cukup ayat? Bila kita bagi sahabat dia kata jazakallah. Ni pasti betul-betul. Mungkin ada di kalangan kita ni pun menggunakan kalimat jazakallah. Makna apa jazakallah tu? Tengok dalam kitab kita. Jazakallah, semoga Allah Ta'ala memberi balasan. Dan balasan di sini boleh dua. Balas baik pun boleh, balas tak baik pun boleh. Itu dipanggil ayat tergantung. Nak suruh balas apa? Nak suruh balas baik, sebut khaira. Jazakallahu khaira. Sudah ayat. Lengkapkan ayat. Bahasa Melayu pun ada ayat tergantung. Jadi kalau kita kata setakat jazakallah, Allah Ta'ala balas ni, balas apa? Boleh jadi balas dengan tak baik, atau balas baik. Ayat tergantung. Kita tahu niat dia mesti dia nak balas lebih baik. Kalau tak balas tak baik, kenapa dia doa pula? Dia sumpah je lah, sebenarnya lebih baik tak? Celaka dia ni, sebenarnya apa ni nak main-main dengan Allah. Tapi oleh kerana ayat dia tu tak lengkap, ayat tergantung orang panggil, maka kita nak cakap dengan doa ni mesti lengkapkan ayat. Jazakallahu khaira. Kalau itulah, kalau orang cakap dengan saya, kalau dia cakap tak habis, kita tolong tambah jazakallah. Kita tambah selalu belakang khaira. Kalau orang yang kita kenal yang baik-baik, kita pegang dia. Akhir sudah ayat jazakallahu khaira. Kalau nak suruh kemah lagi, jazakallahu khairan katsira. Tambah lagi khairan katsira. Allah Ta'ala balas, memberi balasan kepada kamu yang baik, yang banyak lagi. Jadi lebih hebat, lebih kemah lagi. Tapi setakat jazakallahu khaira pun lengkap dah ayatnya. Comel dah. Yang tak lengkapnya jazakallah. Begitu setakat tu tak lengkap. Nak jazakallahu khaira. Ingat baik-baik. Khaira jangan tinggal. Jazakallahu khaira. Pandai. Boleh. Jadi kalau boleh tambah lagi katsira apa tu, baiklah. Nak lengkap ayat dulu ni. Cerita kita ni. Apa cerita dia? Dia ada cerita ni. Dalam hadis ni cukup cantik. Bila kita tahu cerita-cerita dia, kita tahu. Seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada di bawah kita ni 230. Tak ada. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'ruf. Sesiapa yang melakukan kebaikan kepada kita. Orang ini buat baik kita. Bagi benda, bagi nasihat, bagi duit, bagi apa saja, kemudahan-kemudahan. Tak bagi apa-apa, tapi hormat pada kita. Kalau kita nak apa, dia mari ziarah kita. Itu pun dia pun antara anugerah. Kita jangan kira orang beri benda pada kita ni duit je. Bukan semua hidup ini dengan duit. Kau macam mana? Kalau kita ni hidup dengan duit saja, susah juga kita nak hidup. Kita ada masyarakat, kita ada orang. Jadi faqala li sahibihi, bila orang buat baik kepada kita, kita kena kata kepada orang tu, jazakallahu khaira faqad ablagha fis sana'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini telah memberi pujian yang cukup dalam. Wa zalika annahu atara bit taqsir. Jadi oleh kerana kita ni mengaku kita ni tak mampu nak balas. Mampu ke kita nak balas jasa orang? Tak mampu. Jadi kalau setiap orang mari barang kita, buat mari nasi minyak, kita kena balas nasi minyak juga. Buat mari pisau, kena balas pisau juga. Akhir tak masa buat mari sebenarnya. Kita buat mari sendiri, kita duduk balas orang tu. Biasanya orang akan buat mari tu benda-benda yang dia suka nak bagi pada kita. Jadi kita pakai balas juga sedikit yang ada pada kita. Boleh jadi orang mari tu orang kaya dengan buat benda yang berharga, kita nak balas pun sikit-sikit je. Sangat mana yang ada. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan, kalau orang beri pada dia fakafiu, naklah kamu balas setakat yang mampu. Kalau tak mampu juga, doa, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada Tuhan, murahkanlah rezeki dia, selamatkanlah rumah tangga. Itu semua ni balasan kita kepada orang yang buat baik kepada kita. Jadi siapa yang
buat baik kepada kita, kita jawab jazakallahu khaira. Maka kata ulama, iza qasurat yadaka bil mukafaah, apabila tangan kamu ni tak mampu nak bayar balik hak orang tu, nak balas balik perbuatan baik orang tu, falyutil lisanaka bisyukri wad du'a, maka panjangkanlah lidah kamu itu dengan doa dan pujian pada orang itu. Lidah ni kena bayar. Tak bayar, orang baik pada kita, kita nak balas tak boleh. Apa yang kita boleh balas, kita balas dengan baik, dengan balasan yang tak ada bayaran, iaitulah doa kita dan pujian kita. Jazakallahu khairan. Allah Ta'ala lebih rezeki yang baik pada Tuhan. Allah Ta'ala yang murah rezeki lagi. Itu semua itu doa-doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena apa? Karena tersebut dalam hadis At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Sesiapa yang tidak syukur, tidak terima kasih kepada orang, maka orang itu dikira tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tuan-tuan cuba kira. Cuba ambil perhatian. Duit yang ada dalam poket orang ni, hak dia. Hak dia kata dia. Hak dia. Dia cari dengan titik peluh dia. Sayangnya dia duit pada dia. Yuhibbunal mala hubban jamma. Tapi dengan pertolongan Allah SWT, curahkan dalam hati dia rasa murah, dia bagi kepada kita. Jadi bila kita bagi pada orang ni, kita kena terima kasih kepada orang itu. Dan sekaligus dengan kita terima kasih kepada orang ni, sekaligus kita terima kasih kepada tuan orang itu yang telah mengilhamkan kepada dia supaya beri kepada kita benda tu. Comel tak comel? Mana ada tak comel? Hak Nabi kita ajar. Semua pergantungnya itu balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik ke situ. Itu di antara al-Islam yad'u ilal ulfati. Islam ini mengajak manusia supaya berbaik-baik dan berhubungan dengan sesama sendiri. Jadi itulah ulama sangat cantiklah tulis kata-kata ulama sini. Apabila tangan kamu tidak mampu untuk membalasnya, maka balaslah dengan lidah kamu, dengan doa dan pujian yang kamu beri. Puji orang itu, oh, Masya Allah, orang ni kaya tapi baik. Jadi kita puji, apa salahnya nak puji? Bukannya rugi puji. Tapi kalau puji orang yang tak buat, itu bukan puji, itu nama dia bodek. Bodek tak baik. Bodek orang itu. Oh dia ni jauh. Oh saya tahulah jauh. Tak dia boleh siap jauh puji. Harapannya kalau orang itu dengar, puji kita, upah membodek dia. Bodek ni punah majlis nama dia. Habislah kita tentang orang buat baik. Bacaan yang ke-88, bacaan untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Allahu Akbar. Ma ya'simullahu bihi minad Dajjal. Bacaan yang kita minta berlindung daripada fitnah Dajjal. Kita baca apa? Tengok 199. Sesiapa yang menghafaz 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, ambil 10 awal ayat yang pertama. 10 ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Sampai 10 ayat kita hafal doa. Dan kita faham makna dia. Apa jadi? Nescaya dia terpelihara dari fitnah Dajjal. Orang ni tak kena ganggu, dia tak dapat digodai oleh Dajjal. Dajjal ni jangan main-main dengan dia. Bahasa jenis mata sebutir, bahasa jenis apa ni, ajaib. Dia ni seorang makhluk ajaib. Boleh apa tak boleh apa? InsyaAllah Aku kena baca 10 ayat yang terawal dari surah Al-Kahfi. Baca 10 ayat tu, Allah Ta'ala jaga dia daripada fitnah Dajjal. Tolong ingatlah kau, insyaAllah Ta'ala. Yang kedua, dalam riwayat sini dia kata apa? Ada juga riwayat yang menyebut tentang siapa dia baca di akhir. Ini dia sebut awal suratul Kahfi dijaga daripada Dajjal. Apa sebabnya? Kata Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini seorang ulama yang hebat, yang besar. Rahimahullah kata apa? Qila sababu zalika, sebabnya di awal ma fi awaliha minal ajaib wal ayat. Karena di awal suratul Kahfi itu mengandungi perkara-perkara yang ajaib dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faman tadabbaraha
lam yaftatin bid-dajjal, sesiapa yang tadabbur, yang perhati 10 ayat Al-Kahfi ini, Allah SWT selamatkan dia daripada terfitnah, tergoda dengan godaan Dajjal. Wa kadzalika fi akhiriha, demikian jugalah di akhir Al-Kahfi, ayat yang akhir suratul Kahfi tadi dikata apa? Ayat afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu. Jadi itu ayat yang terakhir daripada surah al 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi juga terjaga daripada fitnah Dajjal, kerana ada riwayat daripada Imam Muslim, hadis qiraatul ashr al-awakhir, baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Jadi maka di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa sama ada baca 10 yang terawal atau 10 terakhir surah Al-Kahfi, yang cantiknya kita hafal dua-dua. Ingat 10 awal dan ingat 10 akhir surah Al-Kahfi serta memahami maknanya. Kerana dapat kita, kalau kita faham makna ini, kita akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Besar ke tak besar kelebihan tu? Suratul Kahfi. Dan surah Al-Kahfi ini di antara surah yang kita diminta supaya membacanya pada hari Jumaat. Ingat baik-baik. Surah Al-Kahfi kena baca bila? Setiap hari Jumaat. Surah Al-Kahfi ini, kenapa masyarakat kita ni terlupa pada Al-Kahfi? Dia duk baca Yasin malam Jumaat ya. Surah Al-Kahfi juga kena baca pada hari Jumaat, kerana terdapat riwayat yang Nabi mengatakan siapa dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala beri pada dia cahaya iman sampai pada Jumaat yang berikut. Besar ke tak besar kelebihan tu? Cahaya iman dalam hati kita bercahaya sampai hari Jumaat pula, habis dah dia. Mana tempoh cahaya tu seminggu je nyala dia. Nak suruh nyala balik, baca balik Al-Kahfi. Bukannya lama sangat. Al-Kahfi tu setengah juzuk Quran je, lebih kurang dalam 10 minit kalau orang laju. Kalau orang slow sikit 15. Kalau orang slow lagi setengah jam. Tak lebih pada tu lah rasanya. Lebih kurang setengah jam lah. Boleh baca tak boleh baca? Ni pelajar kita hak muda, pelajar kita hak lama ni, tidak tua lama. Jadi hak lama pun kena baca. Jadikan agenda tetap Suratul Kahfi pada hari Jumaat. Jangan duduk sibuk benda lain. Hari Jumaat ni ke hari kita diberi cuti supaya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat negeri-negeri lain yang terpengaruh dengan orang putih tak dapat cuti, kita negeri kita ni bercuti. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Taala beri. Kalau tidak, kelang kabut. Lepas maya subuh sibuk nak hantar anak sekolah lagi. Lepas hantar anak sekolah nak hantar ayah sekolah pula. Jadi banyak cerita tak? Jadi kita duduk di negeri kita ni tak ada anak, tak ada ayah sekolah. Ayah pergi belajar, dengar kuliah, baca Al-Kahfi, baca selawat pada Nabi, pergi masjid awal semaya Jumaat. Jangan pergi dekat dengan orang barakallahu li wa lakum fil Quran azim baru sampai. Kalau tidak pun ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan baru mari. Tak mau. Kita nak mari awal. Kerana kita diberi peluang oleh Allah SWT, dan bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat yang diberi itu. Yang kedua, bagaimana kita nak selamat diri daripada Dajjal? Begitu juga dengan meminta perlindungan dengan Allah selepas membaca tasyahud akhir setiap kali salat. Kita dah baca dah doa di akhir salat dulu. Ingat tak ingat? Baca ayat yang keberapa? Coba lihat. Baca ayat yang keberapa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sawi wal maghram. Ini bacaan-bacaan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita ni bacaan ini di nombor 55. Coba tengok 55 dan 56. Jumpa kita jumpa. Tak nombor 55 dengan 56. Dalam kitab kita Perisai Muslim ni hadis tu sudah ada nombor 55 dengan 56. Tengok di nota kaki nombor 233 tu. Sudah ada situ. Baiklah. Kita berpindah pula kepada doa kepada mereka yang berkata aku menyayangimu kerana Allah. Jadi bila kita berkawan dengan kawan kita, kita berkawan dengan kawan-kawan kita, orang ni kata kepada kita saya sayang kepada awak kerana Allah. Apa kita nak jawab? Kita kena jawab ahabbakallah
allazi ahbabtanilah. Kata sekali, ahabbakallah allazi ahbabtanilah. Ahabbakallah allazi ahbabtanilah. Jadi semoga Allah menyayangimu kerana engkau menyayangiku kerananya. Ingat, kasih sayang di sini bukan kasih sayang adik abadah ni. Ini jadi benda lain. Orang sekarang ni berkasih contohnya, bercinta-cinta, main-main, laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan pun berlaku, lelaki dengan perempuan berlaku. Sekarang ni orang nak mengarak senang ke mudah? Mudah sangat. Tok Lebah ke, Tok Haji ke, Ustaz ke, Ustaz ke, semua kena berlaku. Dia mengorak dalam Facebook nama dia. Mainnya Facebook ni habis. Punah dunia hari ni dilaknat di apa ni? Digoda oleh Yahudi melalui ujung jari kita melalui Facebook. Ni punah besar. Punah kita pun. Punah dia mengorak dalam tu. Masalah dia mengorak, orang lain boleh tengok juga. Kalau dia ni cakap tak macam-macam benda. Jadi kata dalam hadis ini diriwayat oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu telah cerita kepada kita, seorang laki-laki duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cerita. Jadi setiap bacaan yang ada je cerita dia. Cerita ni lah yang menarik minat kita supaya melakukannya. Faqala, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha. Ya Rasulullah, saya sayang kepada sahabat tu yang lalu kat belakang sana ni. Saya sayang kepada dia. Dia orang baik, dia bantu saya, dia suka beribadat. Kalau saya terlupa dia ingatkan saya. Kerana tu. Jangan kerana kalau orang tanya, pasal apa awak sayang dia? Oh, selalu bagi duit pada saya. Apa benda? Saya cakap duit ya kita ni. Kalau tak ada duit, saya kata saya. Tak saya. Dia bagi projek pada saya. Kalau dia tak ada jawatan, saya kata tidak. Tak saya. Tak bukan lagi tu. Sayang di sini, sayang betul-betul. Kerana Allah. Dia senang, kita sayang. Dia susah, kita sayang. Jadi, itu kerana Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya dia, kamu beritahu dah kepada dia yang kamu ni sayang kat dia. Beritahu ke tak? Qala la. Tak bagi tahu Rasulullah, saya sayang seorang saya je. Qala sallallahu a'limhu, kata Nabi, pergi beritahu kepada dia. Jadi orang laki-laki ni pun bangun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kejar yang lalu tadi. Orang yang dia sayang dia pergi kejar. Jumpa dia salam dengan dia, qala inni uhibbuka fillah. Kata saudara, saya sayang pada awak ni kerana Allah. Bukan saya kerana pangkat, saya kerana poket, saya kerana apa ni tanda tangan pegawai-pegawai. Tak, saya betul-betul kerana Allah. Jawab sahabat itu, ahabbakallah allazi ahbabtanilah. Allah Taala, semoga Allah menyayangimu kerana engkau menyayangiku kerananya. Boleh tak boleh kita kata lagu tu? Jadi kata Al-Khattabi, seorang ulama hebat dalam syarah hadis, dia kata apa? Ma'nahu al-has 'ala tawaddud wa ta'aluf. Maknanya Nabi kita beri galakan supaya orang Islam ini berkasih sayang dan sayang menyayangi di antara orang Islam. Jadi bila kita bagi tahu pada sahabat kita, saya ni sayang sungguh pada awak. Jadi orang itu pun sayang pada kita juga. Jumpa mana-mana pun kita akan hormat pada dia, dia hormat pada kita. Kalau kita ada makanan, kita bagi ke dia, dia ada makanan, dia bagi pada kita. Jadi sentiasa kita ni berhubung dengan dia kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nak minta apa-apa. Ini termasuk dalam hadis apa? Hadis 7 golongan yang boleh duduk di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan arsy Allah. Bila? Pada hari kiamat. Ingat kita? Hari kiamat esok manusia ni duduk di mahsyar dalam keadaan terbuka, langit terbuka. Matahari dekat dengan kita. Dengan kepala kita dekat. Lo ni matahari yang ada hari ni, yang kita panah tu, berapa ribu kilometer. Mana hak ada sains. Matahari dengan bumi ni sekarang ni berapa ribu kilometer? Tak ada seorang habuk pandai. Berapa ribu kilometer? Tak jawab. Dia hari kiamat esok, matahari dekat atas kepala, pacuk atas kepala. Bergelegok otak. Tak ada bayangan pada hari itu, tulis bayangan arsy Allah SWT. Siapa dia boleh duduk di bawah bayangan arsy Allah Taala ini? 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya warajulan,
tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkasih sayang karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ini orang ni termasuk di dalam orang yang mendapat bayangan aras Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang kepada orang bukan kerana dia ada pangkat, kita sayang kepada orang kerana dia ni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya orang ada pangkat, berapa hari dia boleh sayang dia? Berapa hari? Tak berapa hari. Kalau dia tak ada pangkat, saya kata saya gitu. Tengok pegawai-pegawai besar yang hebat-hebat. Masa dulunya orang takut tengok dia. Oh, bisa dia tu. Tengok dia lari dah kita. Ataupun tengok dia semua orang ikut belakang kejar. Nak ambil tanda tangan dia. Nak minta derma dengan dia. Bila dia tak ada pangkat, dia lalu pun orang tak kenal. Orang tak tengok ya. Takut kena belanja ke dia. Dulu lambat tengok. Semua berebut nak ajak makan mai. Silakan. Jemput. Pasal nak bodek, hari ni tak ada. Jadi bila kita sayang kepada orang kerana Allah, maka Allah SWT akan beri pahala kepada kita duduk di bawah bayangan aras pada hari yang tidak ada bayangan pada hari tersebut. Yang ke-90, doa kepada mereka yang menawarkan hartanya kepadamu. Jadi kalau kita duduk dia orang mari tawar nak bagi harta dia kepada kita, ataupun nak bagi apa-apalah kepada kita, kita kena jawab barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkatimu dalam menguruskan keluarga dan hartamu. Jadi kita minta Allah Ta'ala berkat dia. Cerita dia panjang ni. Nak dengar cerita ke tak? Kena dengar tak? Jadi sewaktu Abdul Rahman bin Auf ni orang Mekah. Sewaktu dia berhijrah ke Madinah, sampai di Madinah, harta dia tak ada, tinggal Mekah belakang, nyambil di kapal Quraisy. Tinggal dia orang panggil selas tinggal. Maka Nabi SAW mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf ni dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari. Wa kana zaghinan. Jadi Sa'ad ni kebetulannya orang kaya. Sa'ad pun bila oleh kerana Abdul Rahman bin Auf ni jadi adik-beradik dia, saudara dia, akhi dia fillah, maka dia pun kata, "Hei Abdul Rahman, tengok ni orang Madinah. Betapa hebatnya Tuhan pilih Madinah ni tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi kata, Sa'ad bin Rabi' kata, "Ya Abdul Rahman, uqasimuka mali nisfain wa uzawwijuka." Tengok. Abdul Rahman, harta aku ni berapa ekar ada kebun aku ni, aku bagi dua. Mu ambil setengah, aku setengah. Mu mari sore-sore, tak tinggal isteri anakmu tinggal Mekah, uzawwijuka. Mu pilih isteri mana hak mu nak, ataupun kata di saat aku akan kahwinkanmu. Kalau tidak dengan dia akan kahwin dengan siapa-siapa dia pilih beri kepada Abdul Rahman bin Auf. Aku nak beri harta kamu dan aku akan pernikah kamu. Cari siapa dia calon-calon yang baik-baik, pengantin beri ke Abdul Rahman. Abdul Rahman jawab apa? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Allah Ta'ala beri berkat kepada kamu dalam menguruskan hartamu dan keluargamu. Pasal mu ni jauh dia. Abdul Rahman tak kata tak say. Ucap dulu, doa dulu, kemudian kata dulu ni ala suq. Abdul Rahman kata ginilah, comel dah awak nak pergi kepada saya tu, tapi saya tunjuk kepada saya di mana ke pasar Madinah. Kedai di Madinah di mana? Bila Sa'ad bin Rabi' tunjuk pada Abdul Rahman bin Auf kedai di Madinah, rupanya Abdul Rahman ni seorang yang pakar dalam bidang perniagaan. Dia gidik cokoh situ. Awak nak jual berapa ni? Sepaku bekas ni. Akid ni susu masak, susu krim. Mungkin orang penjual tu kata berapa sekian, dia ambil butai dulu, dia letak buka kedai dia situ, jual habis barang tu. Sama sekali. Petai kali awak balik akid wasamin. Petai kali Abdul Rahman awak klik dalam supit dalam bekas jabir dia ni, susu beku dengan minyak sapi. Ada makannya dah dia. Jadi itulah kehidupan hari dia, pergi berniaga, jadi kaya. Tak lama tengok Abdul Rahman ni ada ina pula datangnya. Nabi kata, "Ya Abdul Rahman, ina apa pula tu comel tangan tu?" Abdul Rahman kata, "Ya Rasulullah, jumpa gawe dah
Kahwin dah pula dah. Saat ni game nego boleh biti sudah berkahwin Rahman bin Auf. Jadi Nabi pun tanya dia, "Mu bagi apa dengan isteri kamu?" Dia kata, "Nawat min zahabin," adalah sikit emas. Boleh beli emas dah dia, kaya bagi. Dan Nabi kita bagi perintah pada aulim walau bisyah. Nabi kata, oleh kerana mu dah kahwin, hendaklah kamu buat kenduri walaupun sembelih seekor kambing. Ini aulim walau bisyah. Bila kita kahwin ataupun mengawinkan anak-anak kita, hendaklah kita buat kenduri. Kerana Nabi kita beri arahan pada Abdurrahman bin Auf supaya buat kenduri. Tak rasa Nabi tak kata oleh kerana mu kaya jutawan, orang pandai nego sembelih 10 ekor unta, panggil semua orang ramai-ramai ni. Tak ada. Nabi kata aulim walau bisyah, melihlah seekor kambing pun tak apa, nak suruh ada jamuan sikit. Jadi itu sajalah. Kita pun bila nak kahwin anak kita, tengok kemampuan kita setakat mana. Tengok biti dah lebih ada RM500, buat keluar RM500, nak beli seekor lembu tak boleh, nak beli seekor kambing pun tak boleh. Belilah beberapa ekor ayam, panggil setakat hak ada tu. Tak payah gidak butang orang. Bila butang orang nak pergi buat kad jemputan, selalu dah sebut dalam kad tu bermula daripada datuk, datin, seri, tan seri, puan seri, seri habis pak panggil lah kau. Pasal nak suruh klik mula modal kita ni. Hak al-faqih ni tak tulis pula belakang tu. Jadi tidak gitu. Buat jangan besar-besar, bukan nak nyombor pada orang, buat setakat kita mampu. Memang kena buat tapi. Hidup bicara orang marah ke demo pula. Allahu akbar. Yang ke-91, doa ketika membayar hutang. Bila kita berhutang dengan orang, kita kena bayar. Bayar ke tak bayar hutang? Kena bayar. Yang kita takut hari ni bukan sakat nak bayar hutang, lari pula pada tuan hutang. Kalau Nabi kita ajar, Nabi kata apa? Kalau orang berhutang kerana terdesak, terpaksa nak berhutang, apa ni, ada kesakitan ke, ada apa-apa yang perlu, maka kita boleh berhutang. Tapi syaratnya nak berhutang tu dengan niat yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha dainan wa huwa yuridu an yu'addihu, a'anahu Allah azza wa jalla." Sesiapa yang berhutang kerana kesempitan, kerana terdesak, dengan niat nak bayar balik hutang orang. Niat apa? Niat nak bayar, saya berhutang ni kerana terdesak, tapi saya akan bayar ke mana? A'anahu Allah, Allah Subhanahu wa taala akan beri pertolongan untuk bayar hutang. Tapi kalau niat petai lagi, tak apa, dia ni baik ni, kita buat lembek tekak sikit gak, dapat hutang. Bila dapat hutang, apa jadi? Tukar nombor telefon mula-mula start. Tidak tukar nombor telefon, pecik handphone kita tak pergi dah nombor, tak lah hutang lah kelai dah, mapuh dah nombor ni, lari je tu. Ni perangai apa lagi ni? Orang yang niat nak menipu orang ni, Allah Ta'ala tidak akan bantu dia. Dia duduk dalam kesempitan dalam hidup dia sampai bila-bila. Hari ni banyak sekali ni orang tipu orang. Ambil duit 400-500, ambil duit 1,000-2,000. Siapa dia bayar duit 2,000 ni boleh pergi Mekah 2 tahun lagi. Mana ada tambah 2,000 hari ni? Naik kapal laut pun tak boleh pergi. Boleh naik kapal perahu, hak kayu sendiri tak pakai minyak boleh jadi dah. Tipu habis dah sekarang ni. Dunia ni nak kiamat, orang menipu bukan ramai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna khairakum aw min khairikum hasinukum qada'an." Orang yang baik di kalangan kamu, orang yang baik ketika bayar hutang. Waktu kita nak berhutang dulu, mari rumah kawan kita ni lembek tekak. Allah tolonglah saya. Kalau hak sedih benar tu kok berair mata lagi. Titik bapak kita kelih air mata dia apa? Kawan lama builah. Apa ribu nak? Saya cek kerak bui selalu. Tak. Jadi bila orang mudah macam ni, waktu nak bayar esok pun mari dengan lembek tekak juga. Bawa pisau, bawa pisau zaman moden kalau sebut suka budak-budak. Bawa pizza ke apa nak? Pizza tak boleh stok. Bawa kek. Mesti dia pernah sebut pasal dia. Kek pun jangan nak beli dengan Cina, beli orang Islam lah kek tu. Beli orang sekosir pula. Jadi kemudian kita pergi bayar hutang dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, dengan apa ni, bawa barang-barang. Di samping itu kita juga kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca doa ni. Barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salafi alhamdu wal ada. Barakallahu laka fi ahlika wa malika
innama jazaa'us salafi alhamdu wal ada. Barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salafi alhamdu wal ada. Jadi maksudnya semoga Allah memberkatimu dalam menguruskan keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan bagi setiap pinjaman itu ialah memuji penunainya dan menjelaskannya. Jadi kita puji tuan dia dan kita kena bayar kepada orang itu. Jadi habislah kita. Dalam masalah hutang ini satu masalah yang besar yang perlu kita teliti, kita perhati betul-betul, jangan suka nak tipu orang dan jangan nak kacau orang, dan waktu kita bayarlah dengan cara yang baik, insya-Allah taala. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita dia, seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abi Rabi'ah. Katanya Abdullah bin Abi Rabi'ah ni radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi buta dengan dia 40,000. Arba'ina alfan, buta 40,000. Maka bila biasa Nabi buta ni untuk belanja nak pergi perang lah tu. Bila selesai peperangan dapat balik harta, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hantar balik harta ni kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, dan Nabi kita baca doa ini kepada dia. Ingat cerita tu. Insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita di dalam bab yang ke-92, doa agar terhindar daripada syirik. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.